Pada 19 November yang lepas, ahli kumpulan kami iaitu Saudari Nurin Hanisa dan Norlisa telah menemubual satu pasukan unit pakar pergigian dari Klinik Pergigian Cahaya Suria. Mereka terdiri daripada Dr. Izrawati, Dr. Pakar Periodontik UG56, Dental Surgical Assistant DSA Bibi Fatimah, Dental Surgical Assistant DSA Siti Nuzafira dan Senior Nurse Atikah. Mereka merupakan pasukan sukarelawan barisan hadapan frontliner untuk membantu dalam menjalankan swab test di kawasan berisiko tinggi. Sepanjang temu degai ini, kami telah berjaya mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan aktiviti swab test. Menurut Dr. Izrawati, keadaan semasa di tempat yang terlibat iaitu di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman, Masjid India dan Ceras adalah sangat terkawal kerana terdapat barisan askar yang lengkap bersenjata, polis bantuan dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APNM yang menjaga kawasan tersebut. Semua arahan yang dikeluarkan juga adalah daripada ketua di sana dan kawasan yang dikawal dikelilingi dengan dawai. Seterusnya, mereka turut berkongsi bahawa mereka terdiam saat tiba di tempat kejadian kerana jalan raya yang kebiasaannya sesak dengan kenderaan telah menjadi sangat sunyi. Mereka juga berasa amat letih ketika menjalankan tugasan kerana aktiviti swab test ini dijalankan dengan kebanyakannya dari awal pagi sehingga lewat malam kerana bilangan pesakitnya ramai. Apatah lagi, mereka juga masih meneruskan tugasan ketika menjalani ibadah puasa walaupun dalam keadaan yang panas. Namun begitu, doktor dan petugas yang lain juga menzahirkan perasaan gembira dan teruja kerana dapat membantu ketika negara dilanda pandemik ini. Selain itu, mereka juga ada berkongsi kepada kami tentang cara-cara swab test yang dijalankan. Kami telah memperoleh pengetahuan yang baharu di mana terdapat 3 jenis swab test yang boleh dijalankan iaitu nasal swab test melalui hidung, oral swab test melalui air liur dan juga melalui darah. Berkenaan kerjasama yang diberikan antara pasukan kesihatan dan orang awam juga adalah sangat baik. Walaupun kebanyakan mereka adalah warga asing, mereka tetap mengikut semua arahan yang diberikan tanpa bantahan. Sebelum aktiviti temu bual ini berakhir, Dr. Izrawati dan petugas yang lain telah memberikan beberapa nasihat untuk kita menghadapi COVID-19 ini, iaitu menjaga jarak sosial atau social distancing, membasuh tangan dengan kerap atau menggunakan cecair pembasmi kuman hand sanitizer, elak menghampiri atau pergi ke kawasan yang padat dan sentiasa memakai pelitup muka jika perlu keluar dari rumah. Of course, we are all afraid of being infected as well. But we have to carry on doing our job because it is our duty to the nation. Terdapat beberapa perkara yang telah menjentik semangat cinta akan negara dalam diri saya sebagai rakyat Malaysia melalui hasil temubual tersebut. Saya sangat kagum dengan kecekalan dan sikap bertanggungjawab yang ditunjukkan oleh para petugas COVID-19. Tanpa kita sedari, pemakaian PPE oleh para petugas frontliner ini adalah bukti semangat wajar mereka dalam menggalas tanggungjawab. Maka dengan ini, dapat saya simpulkan bahawa hasil temubual ini semestinya telah mendidik saya untuk sentiasa berusaha bersungguh-sungguh serta melakukan yang terbaik demi negara tercinta. Melalui temubual bersama doktor dan pasukannya sebagai barisan hadapan, saya dapat memupuk semangat cinta akan Malaysia. Ini kerana apabila saya mendengar doktor dan jururawat yang lain bercerita, saya dapat merasakan pengorbanan mereka itu besar kepada kita semua. Mereka sanggup beranikan diri malah menjadi sukarelawan untuk membantu kita dalam menghadapi pandemik ini. Saya juga terinspirasi daripada temubual ini untuk turut sama berbakti kepada negara kelak dalam bidang yang dicuburi. Activity 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sesiapa yang menonton video ini. Pada hari ini saya Muzakir dan Lim Wei Long akan membentangkan kepada anda semua tentang sumbangan para pejuang di negara kita yang berusaha mengurangkan gejala COVID-19. Okay, jadi pada hari ini kami akan menerangkan 4 tokoh, iaitu Perdana Menteri, Menteri Kesihatan, Polis dan frontliner. Okay. Yang pertama, Perdana Menteri. Seperti yang kita kenal iaitu Datuk Tun Sri Muhyiddin Yassin. Okay. Antara sumbangan beliau adalah yang pertama, mengadakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana beliau mengetahui bahawa ini merupakan satu jalan yang strategik di mana dapat mengurangkan wabak ini. Seperti yang kita lihat pada PKP dulu, agak rendah bilangan kes. Okay, seterusnya beliau juga memberi banyak bantuan kewangan kepada rakyat kerana beliau mengetahui bahawa apabila berlakunya wabak COVID ini, maka ekonomi negara itu akan merudum. Jadi beliau memberikan wang kepada rakyat untuk membeli segala keperluan mereka, dan hasil daripada itu masih berlakunya kegiatan ekonomi berjalan, jadi dapat mengekalkan tahap ekonomi pada tahap yang sepatutnya. Seterusnya beliau juga mengadakan sidang yang kepada semua frontliner untuk memberikan mereka semangat agar mereka dapat terus berjuang untuk memerangi gejala penyakit ini, serta menunjukkan kepada rakyat bahawa bukan setakat para pejuang sahaja yang perlu mengurangkan keadaan wabak ini, malah rakyat Malaysia juga perlu bersama-sama berjuang agar kita sama-sama dapat mengatasi gejala ini. Okay, seterusnya iaitu polis. Okay, polis berperanan sebagai sebuah barisan hadapan di mana mereka menjaga kita dalam negara. Mereka mengadakan sekatan jalan supaya untuk mengelakkan berlakunya pergerakan, supaya kita nak mengetahui bahawa orang itu ada tak penyakit COVID itu. Kalau ada, jadi kita dapat mengelakkan daripada wabak tu terus merebak ke tempat lain. Dan seterusnya, iaitu polis juga berperanan memantau, meronda segala tempat untuk mengelakkan daripada berlakunya aktiviti berkumpulan supaya kita dapat mengatasi daripada wabak penyakit ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Okey, terima kasih Muhammad Muzakir. So, yang atas Muhammad Muzakir yang cakap sekali lah, betul-betul juga. So, dari saya juga membentangkan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM juga menyumbangkan banyak tenaga dalam menentang COVID-19. Sebagai yang kita ketahui, KKM bekerja sama dengan Pertubuhan Kesihatan Dunia yang kita panggil WHO untuk meningkatkan sistem pemantauan pandemik COVID-19 negara kita supaya tindakan lebih pantas dapat diambil untuk mencegahkan penularan virus berkenalan. Okey, Menteri Kesihatan Datuk Seri Tun Aman Papa berkata, kepanasan dan kecekapan sistem pemantauan COVID-19 bukan sahaja mampu mengganggu penularan wabak berkenalan, malah membolehkan negara melangkah pelan keluar dari wabak itu dengan berkesan. Selain itu, KKM juga mendapatkan banyak sumbangan dari berbagai pihak seperti wang, makanan, peningkatan dan lain-lain lagi. So, yang seterusnya ialah orang yang bekerja di barisan hadapan yang kita panggil frontliner. So, juga menyumbangkan banyak masa dan tenaga untuk melawat pesakit untuk mengawal keadaan COVID-19. Mereka sanggup mengambil risiko berdepan sesuatu yang cukup asing dan menghadapi yang tidak pernah mereka tangani sebelum ini. Antara yang terpapit katanya adalah Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, kita panggil LELA, Jabatan Pertahanan Awal Malaysia, JPAM, dan berbagai jenis agensi dan sukarelawan. Bagaimana mereka cukup besar dan tidak ternilai harganya. Akhirnya kita boleh mematuhi SOP yang untuk menghargai sumbangan mereka dan mempamerkan rasa cinta akan negara. Penularan COVID-19 akan dikala bersama-sama oleh kita. Mengapa saya memerlukan berkongsi maklumat ini kerana sumbangan mereka sangat penting dalam Malaysia. Jika mereka tidak sanggup membantu atau hilang, negara akan menghadapi masalah yang penting dan menyebabkan hidup layak menjadi huru hara. Ini yang saya kongsikan dengan Muhammad Muzakir. Okay. Jadi hasil daripada aktiviti yang kami lakukan dengan mengkaji dan menghayati apa sumbangan para pejuang, iaitu kami dapat meningkatkan rasa cinta terhadap negara. Itu di mana kami akan menghargai segala jasa pengorbanan mereka dengan menunjukkan kami mematuhi segala SOP yang diberikan oleh kementerian agar kita sama-sama dapat berjuang mengatasi gejala penyakit ini supaya kita mempunyai masa depan yang cerah. Sekarang saya akan menunjukkan langkah-langkah mencuci tangan mengikut teknik WHO iaitu World Health Organization. Basahkan tangan dengan air.
Sapukan sabun sehingga menutupi permukaan tangan. Kemudian gosok kedua-dua tapak tangan. Gosok belakang tangan dan celah jari. Gosok setiap jari dan celah jari. Gosok belakang jari kanan ke telapak tangan kiri. Ulang untuk kedua-dua tangan. Gosokkan putaran ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Gosokkan putaran jari tangan kanan dengan genggaman telapak tangan kiri dan sebaliknya. Bilas tangan dengan air. Keringkan tangan dengan kuala. Sekarang tangan anda telah selamat. Diarah ditutup 7 hari bermula jam 8 malam sehingga 14 Disember depan peliputan penularan wabak COVID-19 di premis berkenaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar kita dapat memutuskan rantai COVID-19. Dengan memahami langkah-langkah mencuci tangan dan menjaga tidak berita yang berkaitan dengan wabak COVID-19, kita akan lebih menjauhkan diri daripada terjangkit. Jadi, teruslah kekal dalam rumah dan sentiasa mematuhi arahan SOP. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memainkan peranan masing-masing kerana rakyat Malaysia merupakan penentu kejayaan serta kemakmuran. Marilah kita cintakan negara kita dengan mempertahankan negara Malaysia dari wabak COVID-19. Terima kasih.